Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan izin daripadanya kita dapat teruskan lagi pengajian kita dan juga pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi. Kita berhenti pada kata musannif rahimahullah fa in qulta. Dia membincangkan tentang kalimah kainat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Asy-Syarqawi, fa in qulta, jika kamu kata ai ala sabilil irad, atas jalan irad, kritikan atau bakangan. Kenapa? Lima jama'aha jam'a qillatin. Kenapa musannif syarih menjamakkan kainat akan sebagai jamak qillah? Kainat itu jamak muannas salim kan? Dari segi kategori jamak muannas salim dia termasuk daripada jamak qillah. Kenapa musannif guna jamak qillah? Lima jama'aha jam'a qillatin. Apa itu jamak qillah? Wa huwa ma dalla ala thalathatin ila asyaratin. Iaitu kalimah yang menunjukkan bilangan 3 sehingga 10 biidkhalil ghayati. Dengan memasukkan ghayah. 3 hingga 10. 10 masuk juga ni. Biidkhalil ghayah ni. Ghayah yang ni 10. 10 masuk juga. Makna bukan 3 hingga 10 sampai 9 aja 10 tak masuk. Ghayah yang ni 10 itu termasuk juga. Ya. Ini binaan ala qawli Sibawaihi. Dan ini dibina di atas qaul Sibawaih wal muhaqqiqina, dan juga ulama-ulama nahwu yang muhaqqiq. Apa dia? Qaul Sibawaih dan muhaqqiqin ala qawli Sibawaihi wal muhaqqiqin. Inna jam'at tashih, bahawa jamak tashih itu inna jam'ayit tashih. Jam'ayit tashih. Ni mutasniyah kepada jam'ani. Jam'u jam'ani. Bila dia masuk inna jam'aini. Jadi bila idhafah buanu inna jam'ayit tashihi min jumu'il qillah. Termasuk daripada jamak qillah. Ini dibina di atas pandangan Sibawaih dan ulama-ulama muhaqqiqin yang mengatakan dua jamak tashih. Apa dua jamak tashih ni? Dua jamak tashih ni merujuk pada jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim lah. Tashih salim tu lah. Jamak sahih ni makna jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Itu jamak tashih dipanggil. Jadi jamak tashih ni kedua-duanya dikategorikan daripada min jumu'il qillah, termasuk daripada jamak qillah. Ini jamak qillah. Satu lagi jamak kathrah. Ni jamak qillah. Ma'a wal hal. Inna ma'a anna. Bukan inna. Ma'a anna
annal munasiba lil maqami, bahawa yang sesuai dengan maqam, yang sesuai dengan kita panggil sesuai dalam ayat ini atau sesuai dalam ibarat ini, annal munasiba lil maqami jam'ul kathrah. Patutnya sesuai dalam konteks ayat ini kita guna jamak kasrah. Nampak tak? Syahida biwujudihi jami'ul kainat. Kainat jamak killah. Padahal kita nak menyatakan sekalian makhluk-makhluk. Maknanya sekalian ni takkan nak guna jamak killah. Munasabahnya guna jamak kasrah lah. Nampak? Jadi kenapa? Li'annahu la yuhsa adadul khalqi illa atau la yahsi. Baca gitulah. Sebab ada fa'il belakang tu. Ahsa yuhsi. La yuhsi adadal khalqi illa Allahu. Tidak dapat mengirakan bilangan makhluk itu kecuali Allah Ta'ala sahaja. Tidak dapat. La yuhsi adadal khalqi illallah. Makhluk ni banyak sangat sehingga tidak dapat menghinggakan mengiranya bilangan makhluk itu kecuali Allah Ta'ala sahaja. Maka sepatutnya gunalah jamak kasrah. Kenapa syarih pergi guna jamak killah? Ya? Sekarang dia terang pula apa itu jamak kasrah. Wa huwa jam'ul kasrah ma dalla ala thalathatin, iaitu kalimah yang menunjukkan bilangan 3 ila ma la nihayata lahu. Sehingga tidak ada nihayah, tidak ada penghujung baginya. 3 sehingga infinity, tak ada nihayah, sehingga infinity lah. 3 sehingga tak ada habis. Itu jamak kasrah. Ya. Jadi ini takrif jamak kasrah. Wa huwa ma dalla ala thalathatin ila ma la nihayata laha. Khilafan. Ini pandangan ini hal keadaan pandangan ini mukhalifan liman qala, menyalahi bagi orang yang berpandangan huwa, yang mentakrifkan jamak kasrah, huwa ma dalla ala ma fawqal asharati ila ma la nihayata lahu. Ada sebahagian mengatakan jamak kasrah itu ialah kalimah yang menunjuk di atas ma fawqal asharah, yang lebih daripada 10 sehingga tidak ada penghujung. Jadi sekarang ni yang musannif kata jamak kasrah tu apa? Jam'ul kasrah ialah 3 hingga infinity. Hak ni pandangan betulnya, menyalahi pandangan yang mengatakan jamak kasrah tu apa? 11 hingga infinity. Awak ni dia kata dak khilaf, menyalahi bagi pandangan hal keadaan pandangan ini menyalahi bagi pandangan yang mengatakan jamak kasrah itu ialah bilangan yang lebih pada 10 sehingga tidak ada penghujung. Jadi hak betulnya ni lah. Tahqiqnya ataupun yang dipilihnya ialah bilangan salasatin ila ma la nihayata lahu. Habis. Jelas Okey, dia faedah bahasa banyaklah. Bila baca Syiah ni boleh faedah bahasa. Okey, kemudian apa kata Muhasyi lagi? Bila begitu di sini ini masih i'rab lagi ni. Wa jam'ul kathrati huna kawainu, dan jamak kathrah di sini ialah kawain. Kainat. Tak? Kainat. Kalau kita kata asal daripada kainun, maka jamak kathrah ni mari sirah muntaha jumuk. Masajida, masajidu kawainu. Wa jam'ul kathrati huna kawainu. Maka jamak kasrah di sini patutnya kawainu. Patutnya dia kata jami'ul kawain. Tapi kenapa dia guna jamak muannas salim yang memberi yang mana jamak muannas salim itu ialah jamak qillah. Qultu, maka aku jawab. Jadi dia tanya, andaian dia tanya kita lah, dia jawab. Apa jawapan dia? Perbuatan tu jama'aha tu isyaratan.
Isyaratan ni makna maf'ul li ajliha. Ai jama'al musannifu al-kainat jam'a qillatin isyaratan. Musannif berbuat demikian kerana mengisyaratkan ila annaha, bahawa sesungguhnya kainat ini wa in kathurat, walaupun banyak makhluk-makhluk ini, walaupun bilangannya banyak, tapi dia itu qalilatun bin nisbati ila qudratihi ta'ala, tapi dia masih sedikit jika dak dinisbahkan kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala, ala akthari minha, di atas yang lebih banyak daripadanya. Jadi kainat yang ada ini, segala makhluk yang ada ini, walaupun wa in kathurat, walaupun dia banyak dari segi bilangan tu, tapi nisbah kepada kudrat Allah qalilah, masih sedikit. Nisbah kepada kudrat Allah Ta'ala di atas yang lebih banyak daripada yang dah ada. Allah Ta'ala mampu buat lebih banyak daripada kainat yang dah ada ni. Tuhan boleh buat lebih lagi. Okay, nampak? Maka datang pula satu kaitan. Dia kata, apa pula ceritanya berkaitan perkataan Imam Ghazali. Wa amma qaulul Ghazali, adapun pandang perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Ni maqulul qaul dia. Laisa fil imkani abda'u mimma kana, tidak adalah dalam wujud ini yang lebih indah, yang lebih abda' daripada apa yang dah ada. Ini dinukilkan daripada kalam Imam Ghazali. Dia kata, tidak ada dah pada kewujudan alam ini yang lebih cantik, yang lebih indah daripada yang dah ada sekarang. Okay. Apa isunya di sini? Isunya di sini, zahir kalam Imam Ghazali seakan-akan kainat yang dah ada ini, itulah saja yang bertakluk dengan kudrat Allah Ta'ala. Tuhan buat waktu saja. Tidak, Tuhan tak boleh nak buat yang lebih indah, lebih cantik daripada apa yang dah ada. Itu zahir daripada pemahaman secara kita tengok sepitah lalu lah. Jadi ada sebahagian yang kritik kaum Imam Ghazali ini. Kataan ni masyhur lah dalam kitab-kitab akidah. Mereka bawa bila perbincangan berkaitan dengan kudrat dan juga berkaitan dengan perkara yang sifat jaiz pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seakan-akan Imam Ghazali kata terhad kudrat Tuhan tu buat hak ada ni dah. Tak ada lagi hak lebih indah daripada yang dah ada. Macam kudrat Tuhan tu terhad situ sahaja. Tertentu kepada buat yang dah ada ni sahaja. Okay. Sebab tu dia kata wa amma qaulul Ghazali laisa fil imkani abda'u mimma kana fa ujiba, maka dijawab anhu daripada kataan Imam Ghazali ni bi umurin, dengan banyak jawapan, beberapa perkara. Jadi ulama yang datang lepas Imam Ghazali, dia kata takkan Imam Ghazali nak menyandarkan kusur, menyandarkan terhad dan lemah pada kudrat Tuhan ni. Tapi apa sebenarnya maksud Imam Ghazali? Dia ada maksud yang sebenar yang nak disampaikan tu. Jadi jawapan yang dibawa tu banyaklah. Banyak. Antaranya minha ay minal umur tadi. Annal murada, bahawa yang dimaksudkan laisa fihi dhalika, tidak ada pada imkan ini yang lebih indah daripada apa yang dah ada, bi'tibari anna ilmahu ta'ala, bi'tibari, dengan i'tibar anna ilmahu ta'ala, bahawa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ta'allaqa bi'adami wujudi alamin abda'a minhu, bahawa ilmu Allah Ta'ala berta'alluq dengan bahawa tidak ada kewujudan alam yang lebih indah daripada apa yang dah ada sekarang.
Fid dalalati alaihi ta'ala, pada menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Maksud Imam Ghazali ni antara jawapan yang ulama datangkanlah. Dia kata Imam Ghazali kata tidak ada pada makhluk yang dah ada ni yang lebih indah daripada apa yang dah ada. Maksud apa? Kenapa? Sebegitu. Adakah kudrat Allah Ta'ala terhad membuat yang ni saja? Tak. Dia kata kerana apa? Kerana telah kita iktibarkan bahawa pada ilmu Tuhan, bahawa ilmu Allah Ta'ala bertakluk dengan tidak ada alam yang wujud yang lebih indah daripada apa yang dah ada sekarang. Kerana ilmu Allah Ta'ala ni Tuhan tahu. Apa yang dah ada sekarang ni itulah susunan, nizam dan juga sistem alam yang paling baik. Maka bila bertakluk ilmu Tuhan bahawa alam yang ada sekarang inilah yang paling sesuai, yang paling baik, yang paling kondusif untuk kehidupan dan keberadaan makhluk di atas muka bumi, maka Allah Ta'ala menjadi ini. Maka kenalah dan betullah perkataan Imam Ghazali bahawa tidak ada pada wujud ini yang lebih indah daripada yang dah ada. Kenapa? Melihat kepada takluk ilmu Tuhan, memang hak ni yang paling indah. Nampak tak? Jadi betul lah. Bukan nak kata kudrat Allah Ta'ala tak mampu buat yang lain. Wa in kanat, walaupun adalah wa in kanatil qudratu salihatan lidzalik. Walaupun kudrat Allah Ta'ala boleh untuk buat alam yang lain. Tak? Alam yang pelbagai, multidimensional universe. Alam yang berbagai-bagai dimensi. Boleh Tuhan nak buat, contohlah sebagaimana ahli fizik kata kan. Jadi Tuhan boleh buat bermacam-macam alam. Tapi kerana Allah Ta'ala tahu bahawa inilah alam yang paling sesuai untuk hidup makhluk, maka dia buat ini. Maka betul lah perkataan Imam Ghazali bila dia kata tidak ada pada kewujudan ini yang lebih indah daripada apa yang Allah Ta'ala buat ni. Bukan nak kata kudrat Allah Ta'ala tu terhad pada buat yang ni saja. Kerana kudrat Allah Ta'ala salihatan lidzalik. Boleh nak buat lebih daripada itu boleh. Okey, habis. Selesai dah situ. Kemudian dia kembali balik kepada membincangkan tentang kalimah jami'ul kainat. Thumma alam anna al-ghaliba isti'malu lafzi jami'i fil kulli al-majmu'i. Ketahuilah kamu bahawa yang ghalib, yang berlaku kebiasaannya ialah menggunakan lafaz jami' pada kul majmu'i. Kul majmu'i. Ni masuk istilah apa nama ni? Istilah yang ilmu balaghah juga ni. Nampak tak? Jadi lafaz jami'ul kainat pada kalam musannif, jami' ni pada ghalib penggunaan ia digunakan merujuk kepada kul majmu'i. Kul majmu'i ni makna kelompok, kumpulan. Nampak tak? Yang maksud himpunan, kul majmu'i. Apa itu kul majmu'i? Ai al-hay'atul ijtimaiyah. Keadaan berhimpun. Keadaan berkumpul, berhimpun tu. Jadi bukan atas setiap satu, tapi di atas keseluruhan. Nanti kita terang. Apa maksud kul majmu'i? Al-hay'atu al-ijtimaiyatu al-mutahaqqiqatu. Iaitu keadaan berhimpun, keadaan banyak yang mutahaqqiqah, yang tahqiq, yang sungguh, yang berlaku. Walau fi ba'dil afrad, walaupun pada sebahagian afrad, walaupun berlaku itu pada sebahagian afrad, sebahagian individu, sebahagian fardun, sebahagian setiap satu dalam tu. Tak kira. Tapi secara keseluruhan, kita kata berlaku secara keseluruhan. Tapi adakah mesti satu-satu? Tak. Walaupun fi ba'dil afrad. Pada sebahagian fardun, sebahagian individu. Okey. Jadi itu penggunaan jami'.
wasti'maluha fi kulli fardin nadirun. Khabar bagi isti'mal. Dan penggunaan lafaz jami' pada merujuk kepada kulli fardin, setiap satu-satu. Setiap individu-individu itu penggunaan jami' dengan makna itu nadir. Penggunaan yang jarang-jarang. Walafzu kul bil aksi. Lafaz kul pula akas kepada penggunaan jami'. Bil aksi. Bagaimana akas? Dia terang balik. Fal ghalibu, maka ghalibnya isti'maluha, penggunaan lafaz kul fil kul al jami'i, merujuk kepada kul yang memberi makna jami'i, iaitu setiap satu-satu. Kul pada ghalibnya merujuk kepada setiap individu, setiap satu-satu. Wasti'maluha fil kulli majmu'i, dan penggunaan kul merujuk kepada kul majmu'i, himpunan yang secara keseluruhan itu nadirun. Itu jarang-jarang. Kita tengok dulu bagaimana perbezaan kita kata al-majmu' dengan jami'. Tak? Ini juga berkaitan dengan kalau kita tengok antara istidlal, bagaimana kita nak faham hadis kullu bid'atin itu. Hadis kullu bid'atin. Nampak tak? Dari situ kena faham kul jam'i ke atau jami'i ke ataupun kul majmu'i. Jadi tadi dia kata masalah penggunaan jami' kan? Penggunaan jami' pada di sini diguna jami'. Jadi penggunaan dia mana yang ghalib, mana yang nadir, maka dia akas berlawanan antara jami' dengan kul. Kita faham dulu bagaimana dia kata hay'ah al-ijtimaiyah al-mutahaqqiqah. Kita andaikan macam ni tak? Andaikan macam ni. Kita kata perkumpulanan secara kumpulan. Perkumpulanan itu ni dipanggil majmu'. Adakah dia merujuk pada setiap individu? Tidak. Dia merujuk pada persekumpulanan, sekumpulan satu kelompok. Itu majmu'. Tapi bila kata jami' dia merujuk pada seorang individu tu. Nampak tak? Dia akan merujuk kepada secara keseluruhan, merujuk pada setiap. Maka jami' dia merujuk kepada setiap. Kita panggil kul jami'i tu. Dengan makna jami'. Kalau majmu' dia merujuk pada sekumpulan secara umum. Tak mesti atas seorang, secara umum. Boleh? Okey. Maka penggunaan jami' dia ghalib merujuk kepada majmu'. Kalau dia merujuk pada makna jami' dengan maksud kul, itu nadir. Akas bagi kul. Kul dia merujuk kepada makna setiap individu. Itu penggunaan ghalib. Kalau penggunaannya kepada majmu', itu nadir. Ia kena ada qarinah lah maksudnya nadir tu. Jelas Okey, habis. Kemudian fa'in, maka fa'in ju'ilat al lilistighraqi wastu'milat jami'u isti'malahan nadira kanat mustaghnan anha. Okay. Sekarang ni dia bahas pula. Kalam syarih kata jami' al-kainat. Okay. Jami' kainat. Dia bincang pada alif lam ni. Fa in ju'ilat al, kalau dijadikan alif lam kainat itu lil istighraq, dengan makna istighraq. Istighraq ni makna menghabiskan setiap afrad, setiap individu satu-satu. Istighraq ni menghabiskan setiap individu dengan maksud kul ni. Dan wastu'milat jami'u isti'malaha, dan digunakan jami' akan penggunaannya an-nadira. Jami' dengan maksud kul. Alif lam maksud kul.
Memang alif lam kita kata istighraq. Bila alif lam istighraq ni memberi makna kul. Yakni kullu kain al-mawjud. Pula kita gunakan jami' dengan makna penggunaan yang nadir. Penggunaan yang nadir dia apa dia? Kul juga. Maka kanat mustaghnan anha. Maka adalah ia terkaya daripadanya. Mana? Terkaya pada mana? Terkaya daripada jami' lah. Nampak tak? Kalimah jami' terkaya daripada terkainat tu terkaya daripada kalimah jami'. Tak payah sebut jami' lah. Sebab apa? Ni pun makna kul. Hak ni pun makna kul. Jadi tak perlulah sebut jami'. Syahida biwujudihi al-kainat. Kalau alif lam tu al-istighraqiyah. Dah perlu datang jami'. Tak perlulah datang jami'. Kerana jami' dengan makna kul tu, alif lam tu makna kul dah. Kenapa perlu dua kali? Nampak? Jadi, maka dia kata, kanat mustaghnan anha. Maka adalah al-kainat itu terkaya daripada lafaz jami'. Illa. Tapi, ada wajah boleh ke tak? Wajah boleh kita nak kata, kita datangkanlah juga jami'. Walaupun al-kainat itu telah memberi makna istighraqiyah yang memberi makna kul, kita datangkan juga jami' yang juga memberi makna kul sebagai penggunaannya yang nadir. Illa an yuqal, kecualilah kalau dikatakan atabiha, bahawa musannif mendatangkan dengan jami' li ta'kidi dzalika listighraq, untuk mentakkidkan istighraq itu, mentakkidkan istighraq pada kainat. Lagi, li ta'kidi wa daf'i ay wa li daf'i tawahhumi takhsisihi bi ba'dil afrad, untuk menolak waham, andaian pengkhususannya dengan sebahagian afrad saja. Dia kata tak ada masalah kita tanggung jami' dengan makna kul, alif lam tu dengan makna kul juga. Kerana apa? Kita datang jami' kerana nak mentakkidkan pada makna istighraq, dan juga untuk menolakkan andaian pentakhsisan, mentakhsiskan kainat pada sebahagian afrad. Kita buat mari sekali lagi jami'. Okey, habis. Itu kalau kita jadikan alif lam tu lil al-istighraq. Okay. Wa in ju'ilat, dan jika dijadikan al, ai wa in ju'ilati al tu lil jinsi. Kalau kita kata alif lam tu alif lam lil jinsi. Yang memberi makna jinsi. Bila memberi makna jinsi, dia memberi makna majmu', makna umum. Meliputi juga, tapi bukan atas fardin, tapi secara keseluruhan, tanpa tertentu. Wa in ju'ilat lil jinsi fahiya muhtajun laha, maka dia berhajatlah kepada jami'. Bila alif lam pada kainat ini alif lam jins, maka berhajat kepada jami'. Kenapa? Li'annal umuma nassan, li'annal umuma nassan, kerana umum itu li'annal guana ni sekejap. Li'annal umuma, kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fahiya muhtajun laha li'annal umuma nassan lam yastafid illa minha, li'anna al-umuma lam yastafid illa minha lisidqil jinsi bil ba'di. Kat nuskhah yang ada tu, dekat yang nuskhah yang ada macam mana tu? Nassan juga ke? Li'anna al-umum, apa nuskhah yang ada dekat ikhwah sekalian, sama ke? Li'anna al-umuma
Sama? Sama jadi gini. Li'anna al-umuma nassan, kerana umum pada nas, keumuman, ay min haitsun nas, dari segi sebutan, lam yustafad, tidak dapat, lam yustafad, tidak dapat difaham, illa minha, kecuali daripadanya. Nasan juga bukan. Ay min haitsun nas, bukan dia jadi hal. Li'anna al-umuma ay min haitsu kaunuhu nassan, kerana nuskhah Haramain, okey. Li'anna al-umuma, betul dah? Okey. Li'anna al-umuma nassan, dari segi keadaan dia nas, lam yustafad, tidak difaham, illa minha, kecuali daripadanya, minha minal jami', daripada kalimah jami'. Boleh? Jadi kalau sekadar al-kainat dan kita iktibarkan alif lam tu lil jinsi, adakah alif lam lil jinsi itu memberi faham umum secara nas? Aywah. Nampak? Jadi adakah kainat, al-kainat itu memberi faham umum apabila kita iktibarkan alif lam tu lil jinsi? Adakah begitu? Dipaham secara nas, dia itu umum. Dia kata fahiya muhtajun laha, lafaz kainat ini berhajat kepada kita datangkan jami'. Kenapa? Li'annal umuma nassan, kerana umum dari segi nas tidak dapat difaham illa minha, kecuali kena datang kalimah jami'. Nak faham umum itu, kalau kita ambil kira alif lam tu lil jinsi, tak boleh faham dia kecuali kena datang jami'. Kenapa? Lisidqil jinsi bil ba'di, kerana benarnya jenis itu dengan al-ba'di. Kenapa? Kerana lafaz alif lam jinsi itu hanya membetuli ataupun dia itu berbetulan juga dengan ba'di. Bila kata alif lam jinsi, al-jinsiyah ini dia tidak mesti satu-satu. Kalau ba'di pun dipanggil jinsiyah juga. Nampak tak? Dia panggil, dia betul juga. Betul juga bila kita kata al-jins. Jenis itu betul dia dengan sebut sebahagian. Sebahagian tu telah dikira jenis. Maka bila guna alif lam al-jinsiyah, tak mesti merujuk kepada setiap individu. Kerana betulnya kalimah jenis itu kena dan betul pada masadaknya kepada al-ba'di. Kerana itu tidak dapat tidak kena datangkan kalimah jami' untuk memberi makna umum secara nas. Boleh? Okey. Qauluhu. Jadi kena dhabit sikitlah. Kadang-kadang baca ni mari lekat-lekat juga. Qauluhu was-salatu al-mashhuru fi hadhihi al-jumlah. Okey. Oh, panjang ni. Panjang. Ni pun panah dah. Panah apa? Laptop pun panah, otak pun panah. Dia panah. Ilmu akal ni dia panah. Okey. Was-salatu al-mashhuru. Panjang. Rasanya kena berhenti sini dah. Kena berhenti sini. Jadi jangan tebang-tebang ni. Dia manusia ni kita ada hak dia. Jadi ilmu ini memerlukan masa tulus zaman dan juga sikit-sikit lah. Nampak tak? Sa'ah fasa'ah. Jadi untuk perbahasan tu rasanya sesuai di situ, kerana perbahasan berkaitan solat as-salawat ini juga panjang juga. InsyaAllah kita akan sambung pada masa-masa yang mendatang.
Kalau ada apa-apa ta'liq daripada asatizah dan ikhwah sekalian, fafadhal mashkura. Kita akan jawab dalam mesej di bawah. Sekadar tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.